Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua anak-anak murid cikgu. Okey, hari ini saya daripada kelas cikgu satu Alamanda, satu Cempaka dan satu Orchid. Dapat dua kelas lagi yang bergabung dengan cikgu pada hari ini. Okey, kita akan fokus kepada topik penulisan hari ini. Okey, masih lagi di bawah tema 1 iaitu amalan gaya hidup sihat. Okey, yang bertajuk remaja dan kebersihan diri. Okey, kita teruskan. Apakah standard kandungan dan pembelajaran yang patut kamu ketahui dalam topik ini? Okey, kita akan pergi kepada standard kandungan 3.1, menulis untuk menerangkan makna kata dan istilah, maksud, rangkai kata, ungkapan dan ayat. Okey, standard kandungan pembelajaran kita hari inilah kamu boleh menulis makna kata, istilah, maksud, rangkai kata, ungkapan dan ayat. Okey, kita perkecilkan lagi penulisan ni kepada 3.1.1. Menulis untuk menyatakan makna kata dengan betul mengikut konteks. Okey, kamu kena tulis makna perkataan, istilah, rangkai kata, ungkapan dan sebagainya dengan betul mengikut konteks atau maksud ayat perkataan tersebut. Okey, di akhir pembelajaran kita hari ini, apa yang akan kamu dapat? Okey, yang pertama, kamu boleh memadankan perkataan yang dipilih dengan maksud kata yang sesuai dengan ayat. Maksud kata yang sesuai dengan ayat. Kemudian kamu boleh menghuraikan makna kata yang dipilih dengan menggunakan ayat sendiri selari dengan konteks. Okey, itu di akhir pembelajaran. Ada dua objektif kita hari ini. Kamu dapat padankan dan kamu dapat huraikan. Baik, kita pergi kepada buku teks kamu. Muka surat berapa yang kita nak rujuk ni sebenarnya? Kamu kena rujuk muka surat 4. Okey, dalam muka surat 4 itu terdapat satu petikan. Okey, satu petikan yang bertajuk remaja dan kebersihan diri. Okey, di dalam muka surat ini kamu lihat di atas tu menulis. Kita nak fokus kepada penulisan hari ini. Kamu kena menulis. Kena menjawab soalan. Tajuk hari ini adalah remaja dan kebersihan diri. Dan aktiviti pun telah dinyatakan di sini. Ada dua aktiviti. Yang pertama, kamu kena menjelaskan maksud perkataan yang berwarna merah di sini. Dah diberikan perkataan yang berwarna merah. Kedua, kamu kena bina ayat berdasarkan perkataan yang diberi ini setelah kamu tahu maksud dia. Jadi, bina ayat itu mestilah mengikut konteks maksud perkataan. Bukan kamu cacah marba saja bina ayat. Tak kena dengan maksud perkataan yang diberikan. Jadi, tugasan kamu sebelum menjalankan aktiviti di atas, kamu kena baca keseluruhan petikan ini sehingga habis dan fahamkan. Bukan sekadar baca, kamu dah belajar di awal minggu lepas, cikgu dah ajarkan teknik membaca. Ada teknik dia kan? Kamu baca petikan ini mengikut teknik yang telah diajarkan. Kemudian, barulah kita pergi kepada tugasan yang sepatutnya. Okey, kita pergi kepada tugasan yang pertama. Apa tugasan pertama kamu? Okey. Tugasan pertama, kamu kena cari maksud perkataan yang berwarna merah. Tadi kamu dah lihat tadi dalam muka surat 4 tadi terdapat banyak perkataan yang diwarnakan dengan warna merah. Cikgu nak kamu senaraikan perkataan tersebut dalam satu jadual seperti contoh yang cikgu berikan di sini, jadual di sini.
Di sini ada perkataan. Perkataan yang dimerahkan tu kamu kena senaraikan di sini. Dan apakah maksudnya di sebelah seperti yang cikgu berikan ini sebagai contoh. Contohnya, cikgu ambil perkataan ragam. Perkataan ragam tiada dalam petikan tersebut ya. Ini cikgu hanya untuk sebagai contoh sahaja. Okey. Apakah maksud ragam? Ragam ni adalah tingkah, cara, laku, jenis ataupun macam. Dia mempunyai banyak maksud bergantung kepada ayat. Okey. Tugasan yang pertama ini kamu kena senaraikan perkataan yang dimerahkan, kemudian berikan maksud perkataan. Jelas? Okay. Tugasan yang kedua. Kamu kena membina ayat. Daripada perkataan tadi, kamu kena bina ayat. Okay, contoh tadi di sini, cikgu gunakan perkataan ragam. Okay. Ayat cikgu, terdapat pelbagai ragam manusia di dunia ini. Oleh yang demikian, berhati-hatilah apabila menuturkan kata. Okay, mengapa cikgu warnakan merah? Oleh yang demikian. Ini adalah penanda wacana. Dalam penulisan karangan, kita kena biasakan diri dengan penggunaan penanda wacana. Bila kita nak gunakan penanda wacana ni, yang itu kita akan pergi lebih jauh apabila kita pergi kepada penulisan karangan. Okey. Untuk tugasan 2 ini, ada teknik dia untuk bina ayat. Okey, kita lihat. Teknik dia, kita menggunakan teknik skop dicampur dengan huraian. Apa maksud skop di sini? Skop di sini, apa maksud dia di sini skop? Okey, apa maksud huraian di sini? Kita lihat. Okey, cara bina ayat. Skop, S-K-O-P, S, subjek. Okey. K, kata kerja. O, objek. P, penerangan. Penerangan ini sama dengan huraian. Lebih kurang huraian ataupun tambahan. Tapi sebenarnya dia ada lagi P, penerangan. Okey. Terdapat pelbagai. Subjek, pelbagai apa? Kata kerja, ragam. Objek dia siapa? Manusia. Penerangannya apa? Di dunia ini. Itu adalah bahagian skop. Okey. Teknik skop. Subjek, kata kerja, objek. Sekarang kamu di dalam tingkatan 1, bukan sekolah rendah ya. Jadi penulisan ayat kamu mestilah lengkap, penuh. Okey? Mesti ada subjek, kata kerja, objek dan penerangan disertakan dengan huraian. Ini bab kata orang adalah isi penting. Belum ada huraian. Kita katakan yang ini adalah isi penting. Ini adalah isi penting. Okey, bagaimana dengan kata huraian ni? Kita lihat bagaimana yang dikatakan huraian. Oleh yang demikian, berhati-hatilah apabila menuturkan kata. Yang ni huraian ni. Mengapa kata huraian? Manusia ni ada pelbagai ragam. Jadi kita kena berhati-hati apabila kita berkata-kata. Takut orang lain akan tersinggung hatinya. Itu yang dikatakan cara kita nak bina ayat guna teknik skop campur dengan huraian. Tak perlu panjang-panjang. Tapi cikgu ada menggunakan penanda wacana di sini. Kamu dapat lihat di sini penanda wacana. Cikgu sambungkan isi penting ini dengan huraian menggunakan penanda wacana. Okay. Ini adalah satu cara pembinaan ayat yang sungguh bagus. Dan kita akan praktikkan dalam penulisan karangan nanti. Jadi ini adalah tugasan yang kedua. Kita pergi pula kepada tugasan yang seterusnya, tugasan 3. Apakah tugasan 3? Baik, di dalam buku teks tadi terdapat di penjuru sebelah kanan satu kotak. Okey, kamu akan nampak ni apa ni? Kita punya otak.
Otak kita digunakan untuk berfikir. Okey, tugasan ini lebih kepada hebat. Kamu kena fikirkan jawapan dan kena bina ayat. Bila nak bina ayat tu gunakan teknik SKOP dicampur dengan huraian. Okey, soalan di sini. Penampilan remaja perlu mengikut kesesuaian sesuatu majlis. Apakah maksud soalan di sini? Okey, kalau kamu pergi ke majlis kenduri kahwin, bagaimana nak kamu tampilkan diri di majlis tersebut? Adakah dengan berpakaian rugged? Adakah dengan berbaju kurung, berbaju Melayu? Atau kamu dengan pakai seragam sekolah? Ataupun kamu pakai macam rock, orang macam nak pergi konsert. Kan? Lepas tu, kamu nak berpakaian, ikut sekali kamu lah. Nak pakai t-shirt je. Okey? Macam kat rumah, pergi kenduri kahwin. Kenapa remaja perlu tampilkan diri mengikut kesesuaian majlis? Di sini soalan dia jelaskan. Bila jelaskan bermaksud kamu kena huraikan. Benar ya? Huraikan dan terangkan. Berikan isi dan kamu terangkan. Okey? Jelaskan pandangan anda tentang perkara ini. Baik. Kamu jangan risau. Cikgu dah bagikan rangka bagaimana untuk menjawab atau membina ayat menggunakan teknik SKOP dicampur dengan huraian. Cuba lihat di sini. Okey. Jawapan yang lengkap. Ini ada soalan kebat, kemahiran aras tinggi. Okey. Cara nak jawab dia. Penampilan remaja perlu mengikut kesesuaian sesuatu majlis. Yang ini cikgu ambil semula daripada soalan tadi. Okey. Penampilan remaja perlu mengikut kesesuaian sesuatu majlis kerana kamu letakkan isi yang pertama. Mengapa kita kena ikut kesesuaian majlis? Pertama. Kemudian kamu letak isi yang kedua dan ketiga. Dalam penulisan kebat, kamu perlu memberikan sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 isi. Dan penyambungan ayat disertakan dengan penanda wacana yang sesuai. Di sini cikgu gunakan selain itu dengan akhirnya. Okey, di sini adalah isi yang pertama. Di sini isi yang kedua. Dan di sini isi yang ketiga. Dan cikgu cantumkan ketiga-tiga isi menggunakan dua penanda wacana ini. Okey. Selain itu dan akhirnya. Untuk isi yang pertama, cikgu tidak menggunakan penanda wacana. Terus kepada isi yang pertama. Jadi, untuk tugasan yang ketiga ini, kamu kena lengkapkan jawapan ini dengan jawapan yang tepat. Kenapa kita perlu berpakaian ikut kesesuaian majlis? Kamu boleh bincang dengan kawan. Kamu boleh cari, tanya Pak Google. Kamu boleh letak jawapan di situ, tiada masalah. Kamu boleh tanya ibu awak, kamu boleh tanya mak awak, kakak, abang. Kalau adik awak lagi pandai, tanya adik awak. Tak ada masalah. Sebab masa kita berbincang, kita akan lebih ingat apa yang kita buat daripada kita seorang-seorang buat. Okay. Cikgu nak tanya kamu ada soalan pun, cikgu tak mungkin cikgu akan dapat jawapan di sini. Tapi, okey, pengajaran cikgu sampai di sini. Okay. Selamat menjawab soalan. Sebarang pertanyaan kamu boleh kemukakan dalam kumpulan Telegram atau hantar mesej personal kepada cikgu melalui Telegram. Untuk kelas lain, kamu boleh bertanya kepada guru BM kamu sebab sama saja topik yang kami ajarkan. Okay, dan latihan ini hendaklah kamu tulis dalam buku karangan atau penulisan, iaitu buku yang besar. Latihan ini cikgu akan kutip apabila kita ada kelas fizikal nanti, iaitu kita bersua pada minggu hadapan. Cikgu akan kumpulkan latihan ini dan cikgu akan tanda jawapan kamu ataupun kita akan bincangkan jawapan ini di dalam kelas nanti. Okey, sekian. Terima kasih sahaja untuk hari ini. Tahniah dan syabas. Kamu dapat menghadiri kelas hari ini.
Sekian. Terima kasih.